Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, Masya Allah. Abdullah Azli, Dr. Ramizu, Ahmad Nubli, Nurizan Razak, Muhammad Amin bin Sa'dun, Jeff, Hasbullah, Ahmad Abu Zair, Ruqiyah Hayat, Izzat Isa, Syah Alam, Masya Allah. Zainab Abdullah, Kak Nak kita, Masya Allah. Zainab Abdullah di Kuantan. Okey Kak Nak Masya Allah. Maimun Yunus, Imran Kadir, Masya Allah. Rosnah Loman, Cikgu, Maryam Ahmad Asyahidi, Akram Syahmi, Masya Allah. Barakallah fih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pada sahabat-sahabat yang dimuliakan, malam ni kita tajuk baru. Dia banyak tajuk-tajuk kecil di dalam solat ini. Malam ni tentang fardu sudah habis, kita masuk kepada solat-solat sunat pula. Abdul Razak, Masya Allah. Faizul Zan Hurian, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu seminit dua lagi sahabat-sahabat untuk hadirkan diri. Masya Allah. Banyak sahabat-sahabat kita di YouTube, di Facebook dulu tak dapat hadir semasa di YouTube. Masya Allah. Mungkin lama nanti insya-Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Abdul Razak Abdul Manaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Muhammad Nazaruddin, Umi Faridah, Muhammad Lutfi, Masya Allah. Kita tunggu Dewi Abbas, Masya Allah. Kita ada kawan-kawan baru, sahabat-sahabat baru, Masya Allah. Makin ramai kita berada dalam majlis, makin berkat majlis kita, insya Allah. Malam ni dengan kita hadirkan iman dan ihtisab, iaitu kita menghadirkan istihdarul fadail, kita menghadirkan fadilat-fadilat majlis, beserta dengan kita duduk dengan tawajuh dan meraihkan segala adab-adab di dalam majlis ilmu, Masya Allah, agar ilmu kita diberkati oleh Allah SWT dan mudah bagi kita, Allah SWT mudah bagi kita untuk kita beramalkan dengan niat untuk amalkan dan sampaikan. Dengan itu tuan-tuan boleh share kepada saudara-saudara kita yang lain, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada saudara-saudara baru, Amin Zafar, Sayyid Sofian, mungkin dulu ada tapi sekarang baru timbul kembali. Dewi Abbas, Masya Allah. Sayyid Azmai, Masya Allah. Kita tunggu. Bismillah. Malam ni kita berada di muka surat 228, jilid ketiga di dalam Kitabus Salat. Dalam Kitabus Salat di muka surat 228 di dalam Babus Sunani wa fadailiha. Bab solat sunat dan kelebihannya. Bab ni bab solat sunat ni. Kita dah habis dah solat berjemaah, macam mana keadaan imam dengan makmumnya, bila masbuknya telah kita bincangkan. So kita pergi kepada tentang solat-solat sunat.
Solat sunat menduduki kedudukan yang tertinggi di dalam Islam. Di antara sunat-sunat yang solat sunat lah, di antara sunat-sunat yang lain, sunat puasa, sunatnya lah, maka solat sunat ni menduduki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk diambil perhatian. Maknanya kita bukan setakat mengambil perhatian, tetapi kita seboleh-bolehnya untuk kita beramal dengan solat-solat sunat ini. Tapi setelah solat-solat fardu kita, bagi mereka yang berhutang, mesti bayar hutang dulu, barulah kita menyegerakan solat-solat sunat apabila sudah habis hutang dibayar, iaitu solat-solat qada. Sebanyak mana kita bersungguh-sungguh dalam amalan, sebanyak mana kita menunjukkan kesungguhan di dalam sesuatu amalan, iaitu maka Allah akan, itu maksudnya taufik. Taufik ni maksud apa dia? Kita bersungguh-sungguh. Taufik itu apa dia? Kita telah menterjemahkan makna taufik, tarjihul asbabil khair li husuli matlubil khair. Masya-Allah, Abang Fauzi Ismail kita baru tangguh daripada 40 hari. Masya-Allah, masya-Allah, barakallah fi. Ayub Mujio, masya-Allah. Ya, sangat sunat. Maknanya sebanyak mana kita bersungguh-sungguh. Telah kita mendefinisikan makna taufik. Tarjihul asbabil khair li husuli matlubil khair, yang telah definisikan oleh pengarang kitab Syarah Tahzib, iaitu Alamat Taftazani rahimahullah, iaitu tarjih, mengutamakan, iaitu bersungguh-sungguh kepada perintah-perintah sama ada fardu maupun sunat. Ini perintah-perintah sunat untuk mendapat kebaikan, lihusuli matlubil khair, untuk mencapai matlamat kebaikan. Jadi bila kita bersungguh, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah summa insya-Allah akan memudahkan kita dan akan meluaskan taufik di dalam pelaksanaan perintah. Sebanyak itulah kita akan memperolehi ganjaran pahala. Bila kita dah bersungguh, maka kita akan dapat taufik, dan kita dapat taufik, dengan ini kita akan memperolehi ganjaran pahala. Kenapa kita perlu kepada ganjaran pahala? Kerana nak meyakinkan kita pada janji. Bukan kita buat, ada orang kata kalau buat nak dapat pahala tak ikhlas. Itu tidak tepat. Pendapat itu tidak tepat. Sebab untuk kita melakukan amalan kebaikan, mesti kita kena tahu pahala-pahalanya, iaitu kita istihdarkan fadail. Ini kita tatbik ni, yang kita kesinambungan apa yang kita pelajari, kita akan sinambungkan dia pada semua bab-bab, supaya apa yang kita pelajari tadi, yang kita fahami dan yang kita belajar ilmu tadi, kita tatbik. Maknanya kita sinambungkan, kita tatbikkan, kita sinambungkan pada tempat-tempat, supaya apa? Untuk kita mendapat kualiti di dalam sesuatu kebaikan dan amalan yang kita lakukan. Jadi kita akan dapat pahala. Jadi orang kata, buat ni bukan nak dapat pahala. Mesti kena tahu pahala. Sebab apa? Kita mengetahui pahala kerana kita nak meyakini pada janji. Inna wa'dallahi al-haq. Sesungguhnya janji Allah itu mesti kita benarkannya. Walaupun kita mesti kita benarkannya. Mesti kita membenarkannya. Bukan benar saja, mesti kita menghakkannya, membenarkannya, walaupun bersalahan dengan peristiwa. Solat adalah untuk menzahirkan ubudiyah. Solat ni ialah apa dia tu panggil, izhari ubudiyah. Satu hakikati ubudiyah, satu tariqatu ubudiyah. Kan dalam 6 prinsip tu, satu hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah. Tak apa, jilid 6 kita boleh beli lagi apa, tak kisah, banyak lagi. Saya cetak banyak, tapi tonton, pasal kita pun tak belajar lagi jilid 6. Apa kita akan dapati selepasnya. Siapa la ilaha illallah tu dia panggil hakikat ubudiyah. Muhammadur Rasulullah itu tariqat ubudiyah. La ilaha illallah tu hakikat ketuhanan, hakikat ubudiyah, hakikat pengibadatan kita kepada Allah. Muhammadur Rasulullah itu dia panggil apa? Dia panggil
Dia panggil tarikatul ubudiyah, cara untuk kita mengabdikan diri pada Allah. Dan solat ini ialah apa dia? Solat ini adalah solat adalah izhari ubudiyah. Izhari ubudiyah. Kita nak menzahirkan pengabdian kita kepada Allah. Itu solat. Tarikatul ubudiyah. Okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menjadikan dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Kalimah syahadah adalah hakikatul ubudiyah. Ilmu hakikatul ubudiyah. Kalimah tu adalah hakikat ubudiyah. Muhammadur Rasulullah tu kita kata apa tadi? Tarikah ubudiyah. Salat itu izhari ubudiyah. Ilmu adalah tashih ubudiyah. Ilmu tu kita nak betulkan macam mana ubudiyah kita. Zikir itu ialah taqwiyatu ubudiyah, untuk menguatkan pengabdian kita kepada Allah. Dan ikhlas itu ialah takbil ubudiyah, penerimaan ubudiyah tadi, penerimaan ibadat dakwah dan tabligh ialah penyebaran ubudiyah. Itu 6 prinsip tu, penyebaran ubudiyah. Kalau kita kumpulkan di dalam ubudiyah, hakikatul ubudiyah, tarikatul ubudiyah, izhari ubudiyah, tashih ubudiyah, taqwiyatu ubudiyah, hifazati ubudiyah. Itu ikram muslimin tu hifazati ubudiyah. Ikhlas itu taqbuli ubudiyah. Dakwah itu nashru ubudiyah, penyebaran ubudiyah. Penyebaran ubudiyah. Masya Allah, penyebaran ubudiyah. Khair, Masya Allah. Ada 2 jenis solat fardu dan solat sunat. Solat sunat ada 2 jenis. Sunat yang disunatkan berjemaah, sembahyang sunat yang mana disunatkan untuk kita berjemaah. Dan kedua, solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, antaranya solat sunat rawatib, yakni yang mengiringi solat fardu. Sama ada kita panggil dia ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah tu qabl, sebelum, ba'd tu selepas sembahyang. Orang Kelantan panggil, orang kampung panggil sembahyang kapik fardu. Sembahyang sunat kapik fardu. Sembahyang yang mengiringi fardu, iaitu sunat yang mengiringi fardu sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Dari sudut yang lain, ada 2 solat sunat yang Nabi sentiasa melakukannya. Ada yang Nabi tidak sentiasa melakukannya. Ada juga Nabi selalu buat, Nabi sentiasa buat. Ada kadang-kadang saja Nabi buat. Solat sunat yang Nabi sentiasa melakukannya, kita hukumkan, ulama telah hukumkannya, iaitu kita panggil dia ialah sunat muakkadah. Sunat yang dituntut. Muakkad ni yang sangat-sangat dituntut lah. Solat rawatib yang mengiringi solat fardu, sama ada qabliyah atau ba'diyah, juga terbahagi kepada 2 jenis. Solat yang mendempel antara fardu dan fardu, dia ada 2 juga, muakkadah dan ghair muakkadah. Walaupun dia ada, tapi dia ghair muakkadah. Mana muakkadah, mana ghair muakkadah. Okey, tengok solat sunat rawatib muakkadah ada 10. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 10. Ada 10. Dalam kita ni ada 10. Nanti kita akan dapati dalam hadis-hadis. Di situ kita akan membuat perbincangannya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini kita juga dikatakan sunat muakkadah.
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 6, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Ini kita panggil dia sunat muakkadah. Sebelum zuhur tu dia ada 4, sebelum asar pun ada 4, tapi yang kita susun ni adalah muakkadah. Yang kita susun ni adalah dasar muakkadah. Solat sunat rawatib yang ghair muakkadah 2 rakaat. 2 rakaat selain 2 rakaat muakkadah sebelum zuhur. Sebelum zuhur tu ada 4, tapi 2 muakkadah, 2 ghair muakkadah. 2 rakaat selain 2 rakaat muakkadah selepas zuhur. Selepas zuhur juga ada 4 boleh buat, tapi 2 muakkadah, 2 ghair muakkadah. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Sebagaimana dalam kitab Tariqatul Sadidah, seperti dalam kitab Taqrirat. Ini kita panggil dia solat yang ghair muakkadah dan solat yang muakkadah. Itu tentang sembahyang sunat rawatib. Sunat nafil, tatawwu', mandub, mustahab, muraghab fihi dan hasan adalah lafaz-lafaz yang seerti. Sama saja. Bagi kita ni, solat sunat pun boleh kata, solat nafil pun boleh kata, tatawwu' pun boleh kata, mandub pun boleh kata, mustahab pun boleh kata, muraghab fihi pun boleh kata, hasan pun boleh kata. Yang boleh disebut semua lafaz ni seerti, semakna. Tertib solat nafil dari sudut afdal. Tertib solat nafil dari sudut yang mana lebih afdal. Solat sunat 2 hari raya. Solat sunat 2 hari raya ni solat nafil. Solat sunat yang paling afdal ni solat sunat hari raya. Tapi bagi Hanafi dia kata wajib, tapi bukan fardu. Dia di bawah wajib, di bawah fardu wajib. Bagi kita fardu dan wajib sama. Jangan lagi di kalangan sahabat-sahabat masih lagi pinga-pinga pula. Bagi kita fardu dan wajib tu dari segi pelaksanaan sama, di segi dalil berbeza. Fardu dikeluarkan daripada qat'i dan wajib dikeluarkan daripada zanni. Zanni itu apa? Qat'i itu apa? Dah kita jelaskan. Qat'i itu ialah kalau Quran semua qat'i, sama ada qira' tawatur maupun qira' masyhur. Qira' ahad tidak ada dalam Quran. Jadi apabila sahaja datang dari Al-Quran, maka dia panggil qiraatnya sama ada tawatur atau masyhur, dipanggil qat'i. Qat'i. Dan daripada hadis kita panggil dia riwayat. Riwayat masyhur tawatur, riwayat masyhur itu juga qat'i. Tapi riwayat ahad kita panggil dia zanni. Itu atas qat'i dan zanni. Sebab itu kalau dalil qat'i dia fardu, kalau dalil zanni dia wajib. Tapi dari sudut aspek pelaksanaan, maka hukumnya sama. Al-fardu wal wajib mutaradifan. Di dalam usul fiqh telah menyebut, daripada fiqh, usul fiqh mengatakan fardu dan wajib ni mutaradif, sama makna. Dari segi pelaksanaan, cuma dari segi penghujahan dan pengeluaran hukum berbeza. Aqimus solah, dirikan solat fardu. La solata illa bi fatihatil kitab. Hadis tu tak sah kalau tak baca Fatihah kitab. Itu wajib. Saja diulang-ulangkan. Benda ni kadang-kadang masih lagi dalam awang-awangan. Saya harap semua sahabat-sahabat yang berada di dalam kelas Mishkatul Masabih ni boleh fahamlah benda ni. Nak suruh angkat tangan tak nampak pula. Tapi saya rasa harap-harap dia fahamlah.
Itu tentang fardu dan wajib. Cuma Hanafi dia beza sedikit, fardu dan wajib. Fardu ni dia memang berat lah. Fardu ni dia memang berat, wajib ni dia ringan sedikit. Dia ringan sedikit. Sebab itu dia kata sembahyang 2 sunat hari raya bagi Hanafi adalah wajib. Wajib. Gitu. Adalah wajib bagi dia. Solat sunat gerhana matahari, sunat muakkadah jarang-jarang berlaku. Solat sunat gerhana bulan, nanti kita akan belajar bab gerhana belaka, semua akan belajar ke depan nanti. Cuma di sini disebut secara umum, secara ijmali, secara kasar, nanti disebut secara tafsili, secara pendetailannya nanti akan disebut dengan lebih jelas lagi, insya-Allah, sedikit demi sedikit. Salat sunat minta hujan, salat sunat minta hujan, masya-Allah. Solat sunat witir, kita solat sunat witir, tu di antara solat-solat sunat yang afdal lah. Solat sunat rawatib, yakni qabliyah dan ba'diyah, yang paling afdal ialah solat sunat di antara rawatib pula paling afdal. Qabliyah subuh tu 2 rakaat tu jangan tinggal. Solat sunat tarawih, solat sunat duha, solat sunat-sunat yang lain seperti 2 rakaat sunat ihram, sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu dan lain-lain lagi yang dikatakan salat-salat sunat. Fasal pertama, 12 rakaat sehari semalam akan mendapat mahligai. Okey, wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yawmin wa lailatin isnatai asyrata rak'atan buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla az-zuhri rak'atain ba'daha rak'atain ba'da al-maghribi wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla al-fajr. Rawahu Tirmizi wa fi riwayatin lil Muslim annaha qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulli yawmin sintain asharata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Sayyidatuna Ummu Habibah radhiyallahu anha bahawa beliau telah berkata, Sayyidina Ummu Habibah ialah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ni isteri Nabi, anak kepada Abu Sufyan. Gelaran dia isteri Ummu Habibah. Nama dia ialah siapa? Nama dia ialah Ramlah. Nanti kita belajar dalam kitabun nikah nanti. Inilah di antara mahar yang paling mahar di kalangan isteri Nabi, iaitu Ummu Habibah, iaitu 4,000 miskol perak. 4,000 miskol perak sama dengan 12 kilo 243 gram. 1 gram perak masa tu saya duduk tengah tulis tu RM2.92. Maka mas kahwinnya 35,000. 35,000 berapa 35,749 ringgit. 35,700 atau 600 ke? 549 ringgit 56 sen. Something lah. Lupa dah, kadang-kadang lama duk mengira tu tak teringat dah jadi. Okey, itu hak paling mahal. Itu kalau kira dikira dari segi emas lah, dikira dari segi perak lah. Kalau dari segi emas dia lebih kurang 1.2 kilo. Kalau 1.2 kilo mahal lah. Dia akan jadi kalau sekarang ni kali dengan RM250, 1,200 gram. 1,200 gram kali dengan RM250, tak tahulah berapa. 100 gram tu pun 1 kilo tu pun 250,000, tanpa lagi 200 gram iaitu 50,000, 300,000 lah.
300,000 tak menikah lah. Itu kalau kita tengok dari segi mas lah. Dari segi mas, itu hak paling mahal. Isteri Nabi SAW paling mahal. Khair, barang siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, akan dibina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Akan dibina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Orang sembahyang 12 rakaat ni, mereka yang sembahyang 12 rakaat, 2 rakaat selepas 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat 9 dinar. Oh, 9 dinar mahal tu, 9 dinar tu. Nak beli 3.06 juta. Mana pula nak beli 3.06 juta ni? Ambil korang nak beli ni. 1.2 gram je, 1.2 kilo je, 1,200 gram saja kali dengan 200 ni, 250 ringgit ya. Kalau 1 kilo 1 gram 250 ringgit, kalau 1,000 gram 1 gram 250 ringgit kan. 1,000 gram, oh silap tu, 3.2 juta mahal tu nak beli mengira kan. Ni tak dapat dulu matematik. Okey saja je seronok sama-sama tuan-tuan. Khair. Jadi 2 rakaat sebelum fajar 250,000. 250,000 tu sekilo, tambah lagi 200 gram. 200 gram tu 50,000. 100 gram 25,000 kali 200 gram 50,000. 300,000 sak dah kira dah 300,000. Tak ada 1.2 kilo tu 300,000, bukan 3.09 juta. Tak menikah mana juta tu. Okey. Jadi dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih bahawa beliau Sayyidina Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di dalam kalangan orang Islam yang solat sunat selain solat fardu kerana Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu mahligai di dalam syurga. Nabi SAW bersabda bahawa pasti akan dibina untuknya satu mahligai di dalam syurga. Cuma kalau kita tengok dalam tafsir lah, mahligai ni maksud dia kata darajat lah. Darjat-darjat di syurga. Pernah saya membuat pentafsiran sekali. Saya kata, dia kata mana boleh nak dibandingkan dengan kondominium di dunia ini. Saya kata tak, itu satu pemisalan. Tapi lepas tu dia pun dalilkan pada saya, tengok maksud mahligai itu darajat. Maksud mahligai darajat. So saya kata saya tak menafikan darjat itu, memang darjat pun, cuma saya nak fahamkan. Tak, dia kata tak boleh faham macam tu. Saya kata okey, tak apa. Sebab saya gambarkanlah 100, maksudnya satu mahligai. Satu mahligai sehari dapat 12 rakaat, dapat satu mahligai. Lepas tu kalau setahun dapat 365 mahligai. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun dapat 3,650 mahligai. So dia kata tak, bukan mahligai, darajat. So tak apalah mahligai ke darjat ke, asalkan ketinggian di dalam syurga. Ketinggian di dalam syurga. 35,000 tu, 35,000 tu untuk emas perak lah. Kita tengok dari sudut perak lah. Kita tengok dari sudut perak. Kalau sudut perak tu 35,000, 749 ringgit 56 sen. Saya rasanya tuan-tuan terkira tengok 700 ataupun 549 ringgit 549 ringgit
56 sen tak ingat. Begitulah, tak kisahlah. Khair. Jadi ihtimam, penerangan bahawa akan dibina untuknya satu mahligai di dalam syurga. Ihtimam ni apa? Mengambil berat. Kita kadang-kadang saya pakai istilah tadilah. Ihtimam ni mengambil berat. Usahakan supaya setiap hari mendapat mahligai di syurga. Jika setahun jumlah mahligai kita ialah sebanyak 365 buah. Jadi 12. Apa tu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum isyak. A'immah ikhtilaf berkenaan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, adakah muakkadah atau ghair muakkadah? Pendapat mazhab Imam Syafi'i berpendapat 2 rakaat mula-mula tu muakkadah dan 2 rakaat lagi ghair muakkadah. A'immah yang 3 berpendapat 4 itu sunat muakkadah. Kita berbeza sedikit dengan pendapat. Jadi macam mana? Kalau kita sembahyang 10, sedangkan hadis kata, kita tengokkan isna asyara rakaatan, hadis kata 12 baru dapat satu mahligai. So kita kena dapat package lah. Kalau kita tak buat package, tak dapat. So satu hari kita kena pakai package 10 atau 12, 10 atau 12. So kita tengok, kalau kita buat 10, hari Jumaat sama je. Hari Jumaat tu hari Jumaat sama qabliyah. Yang tak ada qabliyah Jumaat tu bagi pendapat salafiyah je. Bagi kita syafi'iyah dan 4 imam a'imah yang lain mengatakan ada solat sunat sebelum Jumaat. Solat sunat sebelum Jumaat ada. Itu apa yang dimasukkan pertanyaan tu Muhammad Lutfi tu. Saya rasa pertamaan tu dia kata pada hari Jumaat. So pada hari Jumaat tu maksudnya ada pendapat mengatakan qabliyah Jumaat tak ada. So bagi semua a'imah mengatakan ada, kecuali Salafi saja mengatakan sebelum Jumaat tu tak ada. Dan selepas Jumaat tu 6 rakaat tu mengikut Hanafi. Kita Syafi'i 2 juga. Nanti kita akan ada perbahasan di belakang, hadis-hadis akan datang. So tuan-tuan perlahan-lahan dulu. Tuan-tuan, kita baru baca satu hadis, so banyak hadis lagi. So selepas banyak datang hadis-hadis ni, baru kita boleh bandingkan sedikit dan apa yang diberitahu oleh ulama dan perbandingan dari sudut mazhab dan juga macam mana dari sudut mazhab Syafi'i. Begitu. Sebab kita baru satu hadis baru. Jadi pertanyaan jangan minta maaf lah. Pertanyaan tu kita nak tanya banyak-banyak lagi. Sebab ada lagi solat sunat selepas Jumaat. Solat sunat selepas Jumaat tu hadis yang ketiga datang tu, insya-Allah kita akan bincangkan nanti di sana nanti. Hadis yang seterusnya. Jadi begini, cuma menjadi masalah ni, adakah kita nak dapat tak kalau kita dasar, kita kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita kata 10 saja sebab sebelum zuhur tu 2. Mazhab lain kata 4. Kalau mazhab lain kata 4, maka sunat muakkadahnya 12 lah, bukan 10. Mengikut mazhab kita 10. Dari mazhab yang 3 lain mengatakan 12. Mereka berdasarkan kepada hadis inilah, sebab mereka mengambil bahawa sebelum zuhur tu 4. Kita ada hadis, kita sabitkan hadis juga. Nanti insya-Allah akan ada hadis kita yang mana sabitnya sebelum zuhur tu 2. Jadi 2. Jadi kita ni apa saja kita buat, kita mengharapkan janji-janji Allah Ta'ala lah. Bagi saya, dalam masalah ni kami bertanya kepada asatizah macam mana. Dia berkata kalau bagi mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia mengerjakan 10 tapi atas dasar muakkadah, kerana muakkadah Syafi'i 10, maka atas dasar muakkadah kalau dia buat 10, insya-Allah dia juga akan menghadapi, dia akan juga cukup package dia tepat, dan insya-Allah akan juga mendapat satu mahligai dalam syurga. Tapi kalau tengok
zahir hadis tu, kalau tengok zahir hadis tu 12 lah. Jadi bagi saya, kalau siapa yang mampu buat 4 sebelum zuhur tu, teruskan 4, walaupun 2 muakkadah, 2 ghair muakkadah, supaya untuk mendapat fadilat 12 rakaat tadi. Tapi bagi siapa yang nak buat 2 atas dasar muakkadah, insya-Allah juga mungkin kita, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas dasar muakkadah itu insya-Allah satu mahligai juga akan diperolehi nanti di syurga, insya-Allah. Hadis yang seterusnya, yang kedua. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qalat sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari dah hadis dalil kita ni. Kita dalil Ibnu Umar. Tadi dalil dia Ummi Habibah. Sebab dari segi dalil, kita riwayat lelaki kita tarjih daripada riwayat wanita. Bila dalam riwayat kita mentarjihkan riwayat lelaki daripada riwayat wanita. Jadi 4 tu dalam riwayat Ummu Habibah, tapi 2 ni dalam riwayat Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sallaitu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'ataini fil fajr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa qala wa haddatsatni Hafsatu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini hina yatlu'ul fajr, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ramlah Zakaria. Oh, Kak Allah kita ada. Okey, Kak Allah kita. Lagu mana ada ustaz kata lepas isyak pun 4 sunat boleh juga. 4 sunat tu boleh, tapi 2 tu muakkadah, 2 tu ghair muakkadah. Ada tadi kan kita dah bincangkan, mungkin Kak Allah masuk lewat tu, Ummu Habibah masuk lewat. Ummu Habibah tu nama bagi Ramlah. Ramlah ni Kak Allah kita ni sepupu saya ni, Ramlah Zakaria. Rasanya tak ada orang lain dah, Kak Allah kita tu. Khair. Itu kan dalam muka surat 228 tu. Mungkin Kak Allah tak ada muka surat 228, saya dah ceritakan di situ. 228. 4 rakaat ada juga selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak pun ada. 2 rakaat selepas isyak pun ada. 4 juga, sebab 2 tu dikira muakkadah, 2 ghair muakkadah. Sebab tu kita dah simpun dah sebelum ni. Sebelum kita masuk kepada hadis, kita dah jelaskan mana muakkadah dan mana ghair muakkadah. Mana ghair muakkadah. Okey, insya-Allah. Okey, 2 rakaat selepas maghrib. Jadi daku bersolat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda, 2 rakaat selepas isyak di rumah baginda. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, mengatakan bahawa Sayyidatuna, kakaknya Sayyidatuna Hafsah, menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu solat 2 rakaat yang ringan ketika terbit fajar, iaitu 2 rakaat qabliyah sebelum fajar. Inilah di antara sunat rawatib yang paling besar. Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Hadis ini menguatkan lagi pendapat Imam Syafi'i. Hadis kita, sebab kita mengambil dalil riwayat Ibnu Umar daripada riwayat Ummu Habibah. Kita mengambil riwayat Ibnu Umar daripada mengambil riwayat Ummu Habibah. Kita di antara, kalau kita tengok dalam sifat-sifat hadis, riwayat lelaki tadi lebih kuat daripada riwayat wanita. So kita, sebab itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita mentarjihkan riwayat Ibnu Umar dibandingkan dengan riwayat Ummu Habibah. Okey, hadis ini menguatkan pendapat kita Imam Syafi'i bahawa sebelum zuhur 2 rakaat sunat sahaja muakkadah, 2 lagi
ghair muakkadah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa 2 rakaat itu sebenarnya tahiyatul masjid. Hadis ini menyatakan Nabi solat 4 rakaat dilakukan di rumah. Cuma Imam Hanifah ni dia kata apa yang Nabi buat 2 rakaat tu dia bagi dalil lah. Sebab dia kena jawab hadis ni. Kita mengambil dalil daripada lafaz daripada ibarat hadis ni. Daripada ibarat hadis ni kita mengatakan 12. Jadi Imam Hanifah terpaksa mentakwilkan. Apa dia kata takwil? 2 rakaat yang Nabi sembahyang tu ba'diyah tu, 2 rakaat Nabi sembahyang ba'diyah tu ialah Nabi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab Nabi sembahyang sunat sebenarnya dalam rumah Nabi. Itu Nabi sembahyang 4. Dari sebelum ni kot Ummu Habibah dah tengok tu, dia nak tatbik kepada riwayat Ummu Habibah. Begitu. Dia nak tatbik kepada riwayat Ummu Habibah. Okey. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa 2 rakaat itu sebenarnya tahiyatul masjid. Hadis yang menyatakan 4 rakaat dilakukan di rumah. Pesanan untuk pelajar. Saya ni selalu pesan untuk pelajar-pelajar kami. Pelajar-pelajar muda-muda lah. Tuan-tuan ni pelajar-pelajar veteran dah. Tuan-tuan sekian adalah pelajar-pelajar veteran. Pesanan untuk pelajar. Semasa belajar perlu diusahakan supaya solat sunat rawatib menjadi amalan harian yang istiqamah. Jika tidak, selepas tamat pengajian kelak akan menjadi lebih susah lagi untuk mengamalkannya. Jadi apa? Zaman belajar ialah zaman tarbiyah. Apa sahaja perkara yang kita lakukan sewaktu kita dalam belajar, dalam tarbiyah, itulah yang kita akan amalkan selepas kita faragah, iaitu selepas kita selesai daripada pengajian nanti. Selalu Tuan Guru kami Maulana Abdul Rahman Almarhum rahmatullah alaih meninggal dalam sebulan yang lepas. Beliau selalu memesan kepada kami, dia kata zaman belajar ialah zaman tarbiyah. Zaman untuk menghasilkan tarbiyah, untuk mengamalkan amalan-amalan sewaktu di zaman tarbiyah. Kena zaman tarbiyah. Jadi dia kata saya tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Alhamdulillah, semasa saya jadi ustaz, saya tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Meninggal di usia umur 80 tahun dan berterlibat dalam dakwah dan pengajian ilmu dalam masa di usia 22 tahun dan meninggal di usia 82 tahun. Maulana Abdul Rahman Almarhum rahmatullah alaih, ustaz kami yang paling kami cintai dan ustaz yang paling dekat di hati pelajar dan mengetahui setiap nama pelajar. Bangis orangnya tetapi dicintai oleh pelajar-pelajar semua. Kalau tak ada Maulana Abdul Rahman, habislah kita. Allahu Akbar. Begitu bersungguhnya beliau. Rahmatan wasiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencahayakan kubur beliau dan meletakkan beliau bersama dengan para-para salihin dan mereka-mereka di tempat-tempat di illijin, di tempat-tempat mereka yang baik. Allahu Akbar. Jadi pelajar-pelajar selalu saya memberi galakan demikian. Kan peringatan. Ada satu peringatan sedikit di sini. Jika melakukan 10 rakaat saja sehari, adakah akan mendapat mahligai atau tidak? Jawabnya ya, tetapi atas dasar muakkadah. Atas dasar muakkadah, bukan atas dasar 12 rakaat. Terbaiknya buatlah 12 rakaat. Kedua-dua kelebihan muakkadah dan mahligai akan didapati. Itulah saya je lah. Kan dah tadi cuma saya bagi conclusion di belakang ni sedikit. Hadis yang ke 1161 kurungan 3. Solat sunat selepas Jumaat. Wa anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain fi baitihi. Muttafaq alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa beliau telah berkata radhiyallahu anhuma telah berkata, Nabi
tidak solat selepas Jumaat sehingga baginda pergi lalu 2 rakaat di dalam rumah baginda. Imam Malik rahmatullahi alaih berkata, solat yang dimaksudkan sebagaimana dalam hadis ialah solat sunat Jumaat, dan solat sunatnya sama seperti solat sunat Zuhur. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sabit daripada banyak hadis bahawa Nabi solat sebelum dan selepas 4 rakaat. Dalam satu riwayat ada juga menyatakan bahawa Nabi solat selepas Jumaat 6 rakaat. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Yusuf di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan inilah yang kaul yang mukhtar, yang terbaik yang dipilih di dalam mazhab Hanafi. Kita tetap 2 rakaat. Selalu Maulana Jamshid dia tanya budak-budak Syafi'i, lepas Jumaat tu kau semayang berapa rakaat? So saya kata 6. Tapi kita buat 2 je. Kita buat 2 je. Hanafi kena 6. Jadi ada satu tu kawan kita Said, dia kata 2 saja. Dia kata, wah Maulana apa marah. Maulana kata mana 2 ya? Mana 2 nya? Bukan 2. Bukan 2, 4, 6. Kalau Hanafi 6 lah. Kita pun kalau depan Maulana sebelah tu 6 juga. Takut Maulana marah. Selalu lepas solat Jumaat tu, terus kita orang naik ke madrasah. Kita naik ke kawasan galeri kita, tempat tinggal kita, yang tempat kita duduk tu. Maulana pun akan datang juga. Maulana terus sembahyang. Lepas sembahyang, Maulana tak sembahyang sunat. Maulana tak sembahyang sunat Jumaat tu, disembahyang kat masjid. Maulana sembahyang di madrasah. Maulana akan keluar, Maulana akan sembahyang di madrasah. Sebab sembahyang sunat ni disunatkan di rumah. So di madrasah tu kira rumah lah. Di madrasah tu kira rumah lah. Assalamualaikum Ustaz, maaf nak confirm, saya seorang yang tak mengaji fardu ain, contohnya syarat dan rukun sah solat, boleh tak dapat fadilat 2 rakaat ni? Maaf, kerana kalau seorang yang tak mengaji fardu ain, contohnya syarat dan rukun sah solat, boleh dapat tak fadilat 2 rakaat ni? Boleh, kenapa tak bolehnya? Fardu ain tu kita sambil belajarlah. Bila fardu ain tu telah jelaskan dulu, fardu ain ni dia bukan hanya untuk solat saja. Kita biasanya fardu ain ni solat. Fardu ain ni banyak. Fardu ain tentang ibadat, fardu ain tentang muamalat, fardu ain tentang muasyarah, fardu ain tentang akhlak, fardu ain tentang imaniyat. So fardu ain yang dimaksudkan di sini, kalau seorang itu tak mengaji fardu ain, contohnya syarat dan sah, dia tak mengaji. Tak mengaji tu, dia mengaji tu formal ke tak formal gitu. Dia mengaji formal ke tak formal tu boleh. Dia tak ada syarat. Kalau orang mengaji baru dapat, kalau orang tak mengaji tak dapat. Tak ada syarat. So orang yang buat tu boleh lah. So, kurang-kurangnya dia kena tahulah apa yang dia buat tadi. Begitu. Wallahualam. Hadis yang ke 1162 kurungan 4. Berapakah bilangan solat sunat Nabi? Berapakah bilangan solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi qalat faqalat kana yusalli fi baiti qabla az-zuhri أربعا ثم يدخل فيصلي ركعة وكان يصلي بالناس مغربا ثم يدخل فيصلي ركعة ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي يصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع فسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا وركع وسجد وهو قاعدا وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه مسلم وزاد أبو داود ثم يخرج فيصلي بالناس وصلى الفجر. Sayyidina Abdullah bin Syaqiq rahmatullah alaih berkata,
Sayyidina Abdullah bin Syaqiq rahmatullah alaih berkata, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan solat sunat baginda. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi solat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian baginda masuk dan solat 2 rakaat. Nabi mengimami para sahabat solat maghrib. Solat asar tu Nabi tak buat lah. Nabi imam maghrib dan Nabi masuk ke rumah 2 rakaat. Kemudian mengimami solat isyak dan masuk ke dalam rumahku 2 rakaat. Nabi solat malam 9 rakaat termasuk solat witir. Baginda solat pada satu malam dengan qiyam yang panjang dan pada satu malam dengan duduk yang panjang. Apabila Nabi baca, yakni bacaan qiraat dalam keadaan berdiri, maka baginda rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Apabila Nabi membaca bacaan qiraat lah dalam keadaan duduk sewaktu sembahyang, maka Nabi rukuk dan sujud juga dalam keadaan duduk. Apabila terbit fajar, baginda solat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Imam Abu Daud menambah sedikit lagi, kemudian baginda keluar lalu mengimami para sahabat untuk solat fajar. Salati Rasulillah, penerangan, yakni solat sunat pada siang hari dan malam hari selain solat fardu. Ini pertanyaan yang ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang sembahyang sunat Nabi, sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Sabit secara jelas, maknanya termaktub sabit secara jelas daripada hadis ini bahawa Nabi solat sunat di rumah. Pada zaman kita sekarang, manakah lebih afdal, sama ada solat sunat di rumah atau di masjid? Kalau saya jawab, di masjid lebih afdal, kerana kebiasaannya apabila balik di rumah susah untuk mengerjakan solat. Kalau boleh menjaga solat sunat di rumah, maka itulah lebih afdal. Rumah Nabi bersebelahan dengan masjid, iaitu Hujratul Aisyah yang kita panggil sekarang Raudhah dah. Imam Ibnu Malik berkata, ada pendapat mengatakan bahawa menzahirkan solat sunat rawatib lebih awal. Menzahirkan solat sunat rawatib lebih aula daripada kerjakannya di rumah, supaya orang ramai mengetahui dan mendorong mereka. Nombor 1, mendorong mereka supaya melakukannya. Orang dulu lain. Orang dulu tu dia lain. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita ada tinggal solat fardu yang lepas lebih kurang 30 tahun, wajib kena qada kan? Jadi kalau kita qada solat dalam solat tarawih, dapat fadilat 12 rakaat tu kalau solat rawatib tu? InsyaAllah dapatlah. Dapat. Tapi kita semayang qada kan? Kita semayang qada. Kita qada dah dulu. Dah 30 tahun. Lebih-lebih fardu yang lepas-lepas lebih kurang 30 tahun. So kena qada dululah. Bagi saya kena qada insya-Allah. Solat sunat tu kita akan dapat pahalanya. Kita harap kepada Allah supaya Allah mengurniakan pahala sedemikian. Mana tahu dah kita terlupa dahulu. So Allah SWT memberi taufik pada kita untuk kita mengembalikan diri kita kepada Allah, dan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan hutang tu mesti kena bayar lebih dahulu lagi lah. Begitu. Okey, tak jadi masalah. Okey. Berapakah bilangan solat sunat malam Nabi? Ada riwayat mengatakan 6, ada riwayat kata 8, ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 10, ada riwayat kata 11, ada riwayat kata 13. Berbagai-bagai riwayat dalam definisi. Ada kata 6, sembahyang tahajud lah. Ada kata 8, begitu. Rakaat, jadi 8 tu maksudnya 8. Ada mungkin-mungkinan Nabi buat 6. Nabi buat 6.
Mungkin Nabi buat 2 rakaat tahiyatul wuduk, dan selepas tu Nabi buat 4 tahajud. Jadi 6 lah. Ada kata 8 tu sebab Nabi buat 8 rakaat tahajud. Ada kata 9 tu maksudnya Nabi buat 6 tahajud, 3 witir. Sama je dengan 6. Ada kata 10 pula, macam mana? 10 tu dia tak kira witir. Maknanya dia kira 2 rakaat salatul wuduk dan 8 rakaat fardu. 8 rakaat solat tahajud. Kalau sebelah tu dia kira macam ni. Sebelah tu dia kira 8 tahajud, 3 witir. 13 pula tu macam mana 13? 13 tu hak 10 tu campur 3. Hak 10 tu 2 rakaat tahiyatul wuduk, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Begitulah kita kira. Kalau kita gabungkan macam tu. Raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Syekh Muhaddis Ad-Dahlawi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa maksudnya ialah berpindah daripada qiyam ke rukuk dan sujud. Begitu juga makna sabdaan baginda raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Akan tetapi ini adalah pada sebahagian keadaan Nabi. Pada sebahagian yang lain, Nabi berpindah daripada duduk kepada qiyam dan membaca beberapa ayat Quran, kemudian rukuk dan sujud. Tidak warid sebaliknya. Bacaan dalam keadaan berdiri kemudian duduk, membaca beberapa ayat lalu rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Benda ni tidak. Maka pada solat malam baginda ada 3 keadaan. Sama ada berdiri pada keseluruhannya, duduk pada keseluruhannya, dan duduk pada sebahagian, dan diri kepada sebahagian, yang kita tatbikkan daripada kehidupan Nabi. Sebab Nabi memperbagaikan keadaan itu. Sebab Nabi tak nak satu situasi yang mana kena buat 8 belaka, tak ada. Tapi ulama telah membuat satu keputusan lah. 8 itu adalah sembahyang tarawih, sembahyang fardu. Sembahyang fardu pula. 8 itu ialah sembahyang tahajud, dan 3 itu witir. Sebab nanti kita akan belajar di dalam bab sembahyang tarawih. Sebab ada orang akan mengambilkan makna, orang bertanya Sayyidina Aisyah, Nabi kata Nabi sembahyang malam, Nabi sembahyang 11 rakaat. Jadi ada orang mengatakan tarawih tu 8 rakaat 3 witir. Dan sebenarnya kita dalam perbahasan kita nanti di dalam bab tarawih nanti, dalam sembahyang sunat tarawih nanti ada perbahasannya. Di situ kita akan bahaskannya. InsyaAllah sampai di sana kita akan bahaskannya sedikit demi sedikit lah. So kita tak nak bahaskan lagi benda ni bila tak sampai. Bila tak sampai. Solat yang solat yang diceritakan dalam hadis ini adalah solat nafil, kerana solat nafil boleh dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun tanpa uzur. Berbeza dengan solat fardu. Solat fardu selagi mana kita mampu duduk berdiri, kita tak boleh duduk, dan sembahyang sambil duduk tak sah. Sembahyang sambil duduk tak sah. Begitu. Sebab tu kita perlu mengambil ihtimam dan mengambil berat tentang keadaan ini. So kita baca satu hadis lagi sebelum kita tutup pada malam ini. Solat yang Nabi paling ihtimam ialah 2 rakaat solat sunat subuh. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, hadis ke-1163. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata Nabi sallallahu tidaklah Nabi amat bersungguh-sungguh menjaga solat-solat nafil melebihi daripada 2 rakaat solat sunat fajar. Hadis muttafaq alaih. Solat sunat sebelum subuh adalah 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh adalah solat rawatib yang sangat-sangat dijaga dan diambil berat oleh Nabi. Nabi akan tetap kerjakannya walaupun ketika berada di dalam keadaan safar sekalipun. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak sepatutnya dan sangat-sangat rugi
jika meninggalkan 2 rakaat sunat sebelum subuh tanpa ada rasa keuzuran. Tanpa rasa ada keuzuran, tak bolehlah. Maksudnya seboleh-bolehnya kita menunaikannya dengan Skanjol Tempi said Zuri Kandal. Kalau kita baca The hunter said, "Come here, boys." sedikit, ada perbahasan nanti kita ada sedikit perbahasan, insya-Allah. Jadi kita akan baca untuk kita sambunglah. Azuri said, "Shut the fuck up, Skandal." Pada hari Rabu. The hunter said, "Come here, boy." Dan pada hari Rabu dan pada hari Jumaat kita ada daurah. Maksudnya pada hari ini hari Isnin kan? Senin, Rabu. Skanjol Tempi said, "Ima fuck you up." Ada daurah dah kita. Jumaat malam tu ada daurah dah. So kita ada hari Rabu lagi lah. Kita ada hari Rabu. The hunter said, "Wahahaha." Daurah di situ. Wallahu a'lam, kita berhenti di situ dulu. Azuri said, "Gay." Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Skanjol Tempi said, "Hunter Mouse Minyak." يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. The hunter said, "Sheep." اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Malam ni kita pendek sikit.